Penghuni neraka ada lima golongan. Disebut. Ada lima. Disebut dalam kitab ni. Yang pertama, orang lemah yang tidak mempunyai harta. Ni penghuni neraka. Kemudian maksudnya tidak berakal. Harta-harta tu tidak berakal. Orang yang ahli neraka ni apa dia? Orang yang lemah tidak mempunyai harta. Harta yang paling bernilai dalam hidup bukan harta emas, perak dan sebagainya, tapi akal. Maksudnya orang yang tak ada akal. Ahli neraka ni orang yang tidak berfikiran panjang. Maksudnya fikiran dia pendek je dalam hidup dia. Dia fikir apa dia? Fikir dunia je hidup dia. Dia hidup dia fikir makan, tidur, bangun, jalan. Hidup dia yang ni je dalam hidup lingkungan hidup dia. Dia tak pernah terfikir macam mana aku nak hidup dalam kubur sekejap lagi. Dia tak pernah terfikir macam mana jadual dia bila malam pertama, malam kedua dia melalui saat di barzakh. Dia tak pernah membayangkan macam mana tubuh badan dia. Tubuh badan dia sedang berjalan menyelera di atas muka kita ni ular yang besar. Dia panggil demikian. Dia tak pernah membayangkan kala jengking yang besar depan muka. Dia tak pernah bayangkan pada diri dia ulat-ulat yang mula keluar daripada tubuh badan dia. Ni orang ahli syurga, dia akan fikir macam mana aku nak matikan ulat tu. Macam mana aku nak suruh tak ada ular ini. Macam mana aku di atas dunia ni, aku jangan sampai peringkat bila masuk kubur tengok dengan kala jengking, lipan, semua keliling-kelalang kita ni. Macam mana pada diri kita demikian? Tu baru dalam kubur. Cerita panjang lagi, cerita tentang dalam kubur. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita memperincikan tentang mengenai sifat-sifat ataupun ciri-ciri ahli neraka dan juga ahli syurga di dunia ini lagi. Sewaktu mana kita belum kita dipanggil menghadap di hadapan Allah ini, kita perlu tahu siapa orang yang gambaran perangai dia dan tingkah laku dia menggambarkan ahli syurga, dan dia ni di kalangan ahli neraka. Sebelum daripada ni kita dah sebut dah beberapa ciri-ciri. Kalau para sekalian boleh senaraikan baliklah ciri-ciri ahli syurga ni apa dia yang disebut dalam hadis Rasulullah. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang ahli syurga dan ahli neraka ni banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan, dan juga bukan Rasulullah, bahkan dasar pada apa yang disebut oleh dalam Al-Quran Karim sendiri pun cerita tentang gambaran mereka tersebut. Hari ni kita sambung sikit lagi cerita tentang mengenai ciri-ciri orang yang ahli neraka. Di antaranya yang mula disebut ni, orang yang ahli neraka ni orang yang lemah dalam soal agamanya. Ini di antara tanda-tanda orang ni ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Satu, dalam hidup kita ni, kita jangan sampai peringkat kita lemah dalam beragama. Lemah dalam beragama ni menjadi bahaya. Sebab bila kita tak ada agama, beragama ni maksudnya beragama Islam pada diri kitanya. Kalau kita ni tak ada agama, maknanya neraka lah kitanya. Orang yang tak ada agama macam mana? Dia hidup dalam keadaan dia tak peduli dosa halal dan haram. Dia tak peduli terhadap apa dia yang dilarang oleh Allah. Dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah kerana dia tidak ada agama. Bila tak ada agama jadi bahaya. Islam dia nak suruh setiap di kalangan kita ni, semakin lama kita hidup, semakin banyak agama tubuh badan kita. Yang ni yang perlu kita belajar. Bila kita belajar pada diri kita, maka menambahlah ilmu agama pada diri kita. Kita kadang-kadang tak sedar diri kita ni Allah dah
dah jadikan kita ni semakin dekat dengan dia. Kerana kita melalui proses yang panjang masa dia. Kita rasa ni panjang dah pada diri kita ni. Cuba kita perhatilah, mudah ya pada diri kita ni. Kita perhati diri kita sekarang dengan kita perhati gambar kita waktu muda-muda dahulu kan. Mesti berbeza. Lawa tu lawa lah. Lawa tu lawa. Tapi satu lagi berbeza di sudut agama dia panggil. Yang berbeza di sudut agama tu kita tengok diri kita ni tak sama kan. Dulu-dulu kita tengok minah mana lah ni kita sebut. Kenapalah berpakaian macam ni kitanya. Tapi sekarang kita tengok diri kita, kenapa kita ni? Maknanya apa dia? Agama lah tu. Agama yang mengubah diri kita. Ni penting dalam hidup seorang ni. Kalau sekiranya kamu ni tak berubah dalam soal agama, kamu lemah dalam agama, maknanya kamu orang yang dicela. Orang yang tak ada manfaat. Hidup dia tak lebih dan tak kurang bagaikan orang kafir. Yang ni jadi bahaya pada kita. Orang yang lemah dalam soal agama adalah yang tercela. Kerana merupakan salah satu daripada ciri sifat penghuni neraka. Penghuni neraka, dia tak ada agama. Orang yang masuk dalam neraka ni, punca apa dia masuk neraka? Kerana tak ada agama. Sebab tu Rasulullah SAW sebut, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang Allah nak bagi dia ni syurga, nak bagi khairan. Khairan maksudnya syurga. Yufaqihu fid din. Allah akan faqihkan dia dalam agama. Maksudnya faqih dalam agama ni apa dia? Sama ada kita mengajar orang. Ni orang yang faqih dalam agama. Ataupun dia belajar dengan orang. Hidup dia ni belajar dia dalam hidup dia. Ataupun yang ketiga, orang ni hidup sentiasa mendengar cerita agama. Dalam hidup dia, ausami'an. Dia jenis dengar aja. Rasulullah pesan pada kita kan, wala takur rabi'an. Jangan jadi golongan keempat. Golongan keempat ni apa dia? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Rasulullah sebut terus, fatuhlik sebangsat manusia, katanya Rasulullah. Rasulullah sebut secelaka-celaka manusia. Hidup mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Habis benda apa yang kamu ada dalam hidup kamu? Hidup kamu macam binatang. Ulaika kal an'am. Mereka ni macam binatang. Balhum adall. Bahkan lebih sesat daripada binatang itu. Binatang pun tahu bila masa nak pulang ke rumah. Manusia ni bila tak ada agama, dia tak tahu bila masa dia nak balik ke rumah. Bila masa dia nak pergi masjid. Bila masa dia nak mendengar kuliah. Yang menyebabkan Islam diajar kita ni dalam hidup kita, biarlah kita terbuka hati kita ni untuk nak tahu tentang agama. Jangan kita ni tutup jalan untuk nak tahu tentang agama. Tak nak dengar kuliah je kita tak nak. Lebih-lebih lagi kalau cerita bab mati, lagi tak nak disebut. Ni nak gambarkan tentang mengenai bagaimana orang ni, orang yang hidup dia dalam keadaan lemahnya agama. Sebab tu ana biasa sebut banyak kali kan dalam kuliah-kuliah sebut. Kita ni kalau jemaah-jemaah yang hadir ke majlis ilmu ni kan, sebutlah sebanyak mungkin di bibir kita sambil-sambil tunggu ustaz sampai dipanggil. Nak sebut banyakkan sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kerana kita boleh datang mendengar kuliah. Kita kena sebut alhamdulillah. Di saat mana orang lain tak boleh datang, Allah tak buka hati mereka belajar, tiba-tiba Allah buka hati kita untuk belajar. Terfikir ke dalam hidup kita ni kita nak belajar macam ni dahulu? Tak terfikir. Waktu mana kita muda-muda dahulu kan, mesti kita tak terbayang. Ana sendiri pun tak terbayang. Ana ni nak mengajar macam ni. Tak terbayang pun boleh berjumpa dengan akak-akak comel dipanggil mereka. Nak sebutnya makcik comel. Senang ceritanya. Nak gambarkan, tak terbayang dalam hidup kita ni kita nak duduk mengajar macam ni. Tapi bila Allah lorongkan dalam hidup kita, Allah buka hati kita ni, buka. Lalu kita ni dapat agama. Syukurlah dalam hidup kita. Kerana apa dia? Bila kita dapat agama, tanda kita ahli syurga. Tanda kita ahli syurga. Ni di antara lawan kepada ahli neraka. Ahli neraka ni Allah tutup agama pada diri dia. Bila Allah tutup agama, maksudnya agama tak boleh masuk dalam tubuh badan dia. Bila agama tak boleh masuk dalam tubuh badan dia, maknanya manusia ni tanda-tanda kecelakaan yang sedang dia alami pada diri dia.
Kalau hidup kita ni Allah tak buka jalan untuk ketaatan kan. Allah tak buka untuk diri kita ni nak kembali pada agama. Maknanya apa dia? Allah nak biarkan kamu mati dalam keadaan penuh kesesatan dalam hidup kamu. Yang ni yang jadi bahaya pada diri kita. Semalam kita meninggal dunia Yazid kan. Yazid pemain apa dia, gitar ke apa dia? Main drum. Anda tak tahu dia main apa senang itu. Dalam kumpulan search. Tapi dia di antara orang yang sentiasa telefon pada Ana. Telefon pada Ana, Ustaz, macam mana nak buat macam ni Ustaz? Saya kena macam ni, nak buat macam ni. Maknanya dia beria-ria, Ustaz, boleh tak saya nak jumpa Ustaz? Boleh tak? Maknanya Allah buka hati dia tersebut. Saya nak baca doa apa Ustaz? Saya nak buat macam mana Ustaz? Dia disebut dalam diri. Maknanya hidup dalam keadaan Allah sayang pada diri dia. Sayang tu dia kata, Ustaz, macam mana saya nak dosa-dosa saya yang lalu Ustaz? Macam mana? Sibuk dia tanya. Dia berjumpa dengan ustaz-ustaz, ramai ustaz-ustaz yang dia berjumpa tersebut. Maknanya dia nak cuba untuk nak dapatkan juga syurga dalam hidup. Moga Allah rahmatilah beliau. Tapi kita nak sebutnya gambaran pada kita ni, kalau kita ni disayangi di sisi Allah, Allah akan buka jalan agama. Kita pula jangan kita rasa malu dengan kita dapat agama. Jangan kita rasa segan bila kitanya orang dah mula panggil kita yang baik-baik. Kadang-kadang kan ada setengah-setengah orang dia segan bila orang panggil dia ustazah, misal contohnya. Dia rasa dia tersipu-sipu, malu dia. Bukanlah dia sebut demikian. Bukanlah. Kadang-kadang orang tengok kita tu baik. Bila orang tengok kita ni baik, orang mesti anggap ni mesti orang baik-baik. Orang baik-baik. Tanda apa dia? Kita ni ahli syurga. Dalam keadaan begitu, kita kena rasa alhamdulillah, pandangan orang tu baik. Bila orang tu pandangan baik untuk kita, tentu malaikat sedang memandang baik untuk kita. Bila malaikat memandang baik pada kita, menunjukkan apa dia? Allah sedang memberitahu pada malaikat, sesungguhnya aku mencintai hamba ini. Bila aku mencintai hamba ini, cintailah wahai malaikat terhadap hamba ini. Lalu malaikat-malaikat pun menggemarkan nama kita di kalangan para malaikat Allah. Kemudian disebut tentang kebaikan kita. Lalu orang akan bercakap tentang kebaikan kita. Kerana apa dia? Kerana kekuatan agama yang ada pada diri kita. Yang ni yang penting dalam hidup kita. Islam digerakkan dalam hidup seorang dengan agama. Bukan digerakkan hidup dengan moral, rasa kemanusiaan. Bukan. Islam digerakkan dengan agama. Bila kita ada kekuatan agama pada kita ini, maka dalam keadaan demikian kita akan menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dialihkan kenderaan WBW 5954. Minta blok kereta AJK pun tak boleh keluar ni. Nak sebutnya pada diri kita aja, dalam hidup kita ni kita kena nampak demikian. Nampak pada diri kita ni, alhamdulillah, mesti kita hidup menambahkan ilmu agama. Berapa kali sehari kita, berapa tempoh? 3 hari sekali. Jangan kita malas dalam menambahkan ilmu agama. Ilmu agama ni 3 hari sekali. Kitanya meningkatkan kekuatan agama pada diri kita demikian. Penghuni, disebut lagi, penghuni neraka ada 5 golongan. Disebut dalam kitab ni. Yang pertama, orang lemah yang tidak mempunyai harta. Ni penghuni neraka. Kemudian maksudnya tidak berakal. Harta-harta tu tidak berakal. Orang yang ahli neraka ni apa dia? Orang yang lemah tidak mempunyai harta. Harta yang paling bernilai dalam hidup bukan harta emas, perak dan sebagainya, tapi akal. Maksudnya orang yang tak ada akal. Ahli neraka ni orang yang tidak berfikiran panjang. Maksudnya fikiran dia pendek je dalam hidup dia. Dia fikir apa dia? Fikir dunia je hidup dia. Hidup dia fikir makan, tidur, bangun, jalan. Hidup dia yang ni je dalam hidup, lingkungan hidup dia. Dia tak pernah terfikir macam mana aku nak hidup dalam kubur sekejap lagi. Dia tak pernah terfikir macam mana jadual dia bila malam pertama, malam kedua dia melalui saat di barzah. Dia tak pernah membayangkan macam mana tubuh badan dia. Tubuh badan dia sedang berjalan menyelera di atas muka kita ni ular yang besar. Dia panggil demikian.
Dia tak pernah membayangkan kala jengking yang besar depan muka. Dia tak pernah bayangkan pada diri dia ulat-ulat yang mula keluar daripada tubuh badan dia. Ni orang ahli syurga, dia akan fikir, macam mana aku nak matikan ulat tu? Macam mana aku nak suruh tak ada ular ini? Macam mana aku di atas dunia ni, aku jangan sampai peringkat bila masuk kubur tengok dengan kala jengking, lipan, semua keliling kelalang kita. Macam mana pada diri kita demikian? Tu baru dalam kubur. Cerita panjang lagi, cerita tentang dalam kubur. Orang mukmin dia akan fikir panjang. Kalau aku bangun di akhirat nanti, ada tak kenderaan sebelah aku? Dia akan hanya demikian. Kalau jangan-jangan bangun-bangun tak ada kenderaan. Macam mana aku nak adakan kenderaan? Bila aku bangun je di padang mahsyar, di kubur 21 ni kan? Kubur USJ 21 ni. Bangun-bangun tersebut, macam mana kita bangun dalam keadaan sebelah kita tu ada kenderaan dah untuk kita bergerak berjalan kepada mahsyar Allah. Yang ni kita akan bayang semua. Kita dah siap semua dah. Bila orang tanya kenapa buat macam ni? Saya buat macam ni kerana akan jadi macam ni. Saya buat macam ni kerana buat macam ni. Ni orang yang ada akal dipanggil. Orang yang ada harta. Manakala orang yang tak ada harta, yang jenis tak ada akal ni, hidup dia dalam keadaan lemah. Dia tak pernah fikir. Dia fikir apa dia? Aku nak makan apa tengah hari ni? Dia dalam hidup dia, lepas pada makan tengah hari tu, tengah-tengah makan, ngap tengah hari tu, dia tanya lagi, malam ni nak makan apa? Yang jenis akal lemah dipanggil. Bila akal kita lemah, hidup kita ni fikir makan. Akhirnya berjalan hidup dia jalan-jalan cari makan. Dia hidup dia bukan jalan-jalan cari ilmu. Dia bukan jalan-jalan cari pahala. Tapi hidup dia, jalan dia fikir makan. Ni jenis makan. Dia banyaklah jenis manusia. Kalau perhatian sekalian belajar dalam kitab yang sedang mengajar di masjid negeri, tiap-tiap hari Khamis malam pun ada cerita tentang mengenai bagaimana manusia yang terperangkap dengan dunia. Dalam kitab Imam Ghazali kan, dia ajar dalam kitab Al-Mustakhlas Sa'ih Hawa rahimallah, dia ajar manusia ni terperangkap dalam bab pangkat ada. Manusia ni terperangkap dalam bab kecantikan ada. Fashion kan, terlibat dengan alat-alat kosmetik. Hidup dia, kalau kita tengok muka dia tu, merah, biru, kuning, hijau ada. Dia panggil macam muka traffic light, dia panggil macam. Ada semua warna-warni. Ni terperangkap dalam hidup. Dalam hidup dia ni, ada orang yang jenis demikian. Ada orang yang hidup dia terperangkap dengan apa dia? Menimbun harta. Timbunan harta. Banyaklah disebut dalam kitab tu, dicerita satu-satu. Dan kita huraikan satu-satu. Kerana apa dia? Kerana lemahnya cara dia berfikir dan kurangnya harta dalam hidup dia. Itu yang pertama. Kemudian, orang yang tidak berakal, ia akan melindungi dan mencegah daripada perbuatan dosa. Dia hanya mahu kerosakan dan juga tidak mahu menjalinkan hubungan silaturahim atau mendapatkan harta. Ini kumpulan yang pertama disebut. Ahli neraka itu ada 5. Orang lemah yang tidak mempunyai harta, maksudnya tidak berakal. Orang yang tidak berakal ni akan melindungi dan mencegah daripada mencegahnya daripada perbuatan dosa. Kalau dia yang berakal, dia akan jaga. Dia hanya mahu kerosakan dan juga tidak mahu menjalinkan hubungan silaturahim. Orang yang macam ni dia duduk diam je kat rumah. Senang ceritanya. Ni tanda-tanda ahli neraka ni. Tak nak sambung silaturahim. Dia meluat. Kalau berjumpa dengan orang, dia menyampah. Bahasa yang mudahnya. Hidup dia nak hidup menyendiri. Menyendiri pada diri dia. Kemudian, ataupun dia hanya sibuk dalam hidup dia mengumpulkan harta. Biar jadi banyak dalam hidup mereka tersebut. Ini di antara ciri-ciri lah. Ciri-ciri ahli neraka yang digambarkan oleh tuan kitab kita. Menurut Syekh Abu Al-Abbas radhiyallahu anhu, maksud mereka adalah orang yang lemah akal dan tidak berusaha melakukan kebaikan untuk kehidupan duniawi. Tidak mempunyai kelebihan bagi individu dan agamanya. Ini dipanggil orang yang tak ada manfaat. Dia hidup atas dunia ni memberatkan bumi, dipanggil. Orang sibuk tanya, lambat lagi ke dia tu nak mati? Yang ni ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa dia? Kerana dia tidak bawa manfaat. Dia tidak membawa manfaat
dalam kebaikan untuk kehidupan duniawi. Suatu kita ni, dalam hadis Rasulullah sebut, khairun nas. Orang yang terbaik di kalangan kamu siapa? Man yanfa'un nas. Orang yang bawa manfaat untuk manusia yang lain. Ini orang yang terbaik. Dengan adanya kita ni, orang akan rasa gembira. Orang akan rasa seronok. Dengan kehadiran kita ni, orang lain akan menumpang kebaikan yang ada pada diri kita. Itu orang yang ni kalangan ahli syurga. Tapi ahli neraka tak. Dengan ada dia tu, menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Islam tak nak demikian dalam hidup seseorang begitu. Tidak mempunyai kelebihan bagi individu dan agamanya. Jangan demikian. Kita ni biar ada manfaat untuk orang lain dan ada manfaat untuk agama. Biar ada manfaat untuk agama. Maksudnya apa dia? Pada diri kita ni, kita berusaha cari jalan untuk membanyakkan pahala untuk kita. Nampak sikit kecil dia, tapi dia besar di sisi Allah. Kadang-kadang kan kita berjumpa dengan orang, amalan yang mudah kita buat, apa dia? Senyum. Jumpa dengan orang tu senyum je. Jumpa dengan orang tu kita senyum. Bila kita senyum tu, menyebabkan lapang dada dia. Dada ni kan. Ada orang yang kita berjumpa dengan dia, kita tengok muka dia tu, kita tension tengok muka dia. Kita tengok muka dia tu, kita tension. Anak sebutnya jadi demikian. Jangan demikian. Anak pergi bawa ni kat Tenggan masa. Pakcik itu, bila dia tengok anak, seorang pakcik tu, dia anak senyum pada dia, senyum. Dia datang peluk, tokang peluk terus. Inilah kali pertama saya tengok ustaz senyum dia. Dia sebut demikian. Ni kali pertama saya tengok ustaz senyum. Lah, kata. Sepanjang ustaz camah, saya tengok ustaz tak pernah senyum. Dia. Oh, pakcik ni tak tengok tempat yang kita sebut demikian. Nak sebutnya, walau bangun sekalipun saya tak pernah tengok. Kalau ustaz camah bak mati tu suria, saya pun rasa macam nak mati dah. Saya dengar ustaz cerita dulu. Ada pun. Boleh tak gambar ustaz, selfie. Pakcik tu nak selfie. Nak sebutnya gambaran kita ni payah senyum. Payah senyum ni dia bahaya juga dalam hidup kita. Tapi biar kita jadi manfaat untuk orang. Maksudnya hidup kita ni menjadi bermanfaat pada orang ramai. Ni nak sebutnya manusia yang macam ni ahli syurga. Tapi kalau kita ni hidup dalam keadaan, kalau kita ada, orang mula rasa sesak dada. Orang rasa tak selesa. Tanda kita ni ahli kecelakaan. Kita ni orang yang celaka. Maksudnya sampai orang tak suka dengan kita. Ni bahaya. Tentu ada benda yang tak baik yang sedang berlaku pada jasad kita ini sendiri. Serta berkeliaran seperti haiwan ternakan. Hidup atas dunia ni, hidup berkeliaran, bertebaran, macam haiwan ternakan je dalam hidup kami. Dan tidak peduli dengan halal dan juga haramnya apa yang mereka perolehi dalam hidup mereka sebut. Hidup atas dunia ni jangan jadi macam binatang. Jangan kita jadi begitu, jangan. Tak kenal barang orang ke, barang kita ke, barang siapa pun, kita ni redah semacam saja. Jangan begitu dalam hidup. Bila kita hidup atas dunia ni, kita kena tahu, ni hak kita, ni hak orang yang mesti kita jaga dan kita raih pada diri kita. Ini adalah sifat yang benar-benar amat buruk dan merupakan sifat golongan Al-Qalandariyah, dia panggil. Satu kumpulan yang hidup dia dalam keadaan merajakan nafsu dalam hidup. Meletakkan nafsu jadi keutamaan di kalangan mereka tersebut. Al-Muttarrif bin Abdullah bin Asy-Syaikhir, seorang periwayat hadis, berkata, demi Allah, aku menemui orang jenis seperti itu pada zaman jahiliyah. Kerana ada setiap lelaki yang anak perempuannya melakukan kerosakan di negerinya. Orang yang jenis macam ni. Dia ada anak perempuan, tapi dia pun jahat, anak perempuan dia pun jahat. Dua-dua jahat. Melakukan kerosakan di dunia ini sendiri. Di negeri dia, kalau dia ada ni, menyusahkan habis. Habis orang lain susah kerana keluarga dia. Ni pun ada yang jenis demikian. Hidup ni, dia fikir tentang keluarga dia je. Dia nak kayakan keluarga dia je. Dia nak senangkan keluarga dia je dalam hidup dia. Orang macam ni menyusah habis orang lain kerana dia. Ni perangai, dia panggil demikian. Ni tanda-tanda ahli neraka. Jangan jadi demikian pada kita. Kita ni jangan sampai peringkat kita pun jahat, anak isteri kita pun jahat, orang kenali kita keluarga yang jahat. Jangan sampai tahap demikian.
lafaz lelaki yang bakhil dan juga pendusta adalah riwayat yang masyhur dengan menggunakan huruf waw jam'iyah, kata penyambung menggabungkan pada perkataan pendusta. Dua-dua jahat. Ini tanda-tanda ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Siapa lagi ahli neraka ni? Pendusta dan juga pembakhil. Dalam hidup ni kalau kita tanya, siapa yang ahli neraka ni? Orang ahli dusta. Cakap dengan dia je, nak je dia banyak je yang namakan dengan yang pendustaan yang keluar daripada mulut dia ini. Ibnu Abu Ja'far meriwayatkan daripada At-Tabrani dengan waw, dengan au, dengan kalimah au atau, kerana ragu-ragu dengan kata-kata al-qadiyat, dan mungkin ini yang tepat dan benar kerana dinyatakan bahawa 5 di antara penghuni neraka adalah orang yang bersifat lemah, pengkhianat dan juga penipu. Siapa penghuni neraka ni? Orang yang lemah. Lemah apa dia? Lemah akal dia tadi. Dalam masa yang sama, pengkhianat. Melakukan pengkhianatan. Khianat terhadap tanggungjawab yang diberi pada dia. Khianat ni ramai di kalangan kita buat khianat. Dia khianat pada diri sendiri. Dia khianat pada keluarga dia. Dia khianat pada masyarakat dia. Khianat terhadap negara dia. Khianat terhadap agama dia. Ini khianat. Ramai di kalangan kita ni terlibat dengan pengkhianatan, dipanggil. Dalam hidup kita ni kita buat khianat. Dan juga siapa? Penipu dalam hidup dia. Melakukan penipuan yang tak terhenti-henti. Ini di antara ahli-ahli neraka. Mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang bakhil dan pembohong, kemudian baginda menyatakan berakhlak buruk dan juga jahat. Rasulullah sebut, bila tanya, ahli neraka tu siapa Rasulullah? Rasulullah kata, lelaki yang hidup dia bakhil dan juga pembohong. Kedekut, lelaki yang kedekut, menyimpan. Kenapa Rasulullah sebut demikian? Kerana ada ciri-ciri tersebut berlaku kepada orang lelaki. Dia suka menyimpan, suka simpan. Kedekut dipanggil. Bakhil dalam hidup dia. Ana biasa kan, kalau ana dalam umum derma kan, yang ramai yang datang, orang perempuan datang. Ustaz, ni untuk arwah suami saya Ustaz. Jarang ana berjumpa ni untuk arwah isteri saya Ustaz. Jarang. Bukan orang tempat ni orang Australia ni. Marah ni orang tempat ni. Nak sebutnya lelaki ni dia ada perangai bakhil dia. Orang perempuan ni kalau dia ada agama, dia jadi pemurah terus. Bila dia ada agama tu, jadi dalam hidup dia pemurah terus. Senang je dia bagi. Bagi dalam mentaati perintah Allah. Satu, Rasulullah pesan banyak kali, jadilah wanita Ansar, Rasulullah sebut. Jadilah perempuan-perempuan Ansar di kalangan kamu. Kerana perempuan Ansar ni, mereka tak malu dalam belajar agama. Perempuan Ansar, dia tak malu dalam belajar tentang agama. Jumpa dengan Rasulullah, dia nak tahu satu benda tu, dia pergi berjumpa dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha kata tak boleh jawab. Dia jumpa direct dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang. Perempuan Ansar. Perempuan Muhajirin tak. Lain sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak gambarlah pribadi perempuan Muhajirin. Tapi Rasulullah sebut, jadilah perempuan Ansar, Rasulullah sebut. Mereka tak malu dalam menuntut ilmu. Kerana mereka mencuba untuk dapatkan agama dalam hidup mereka tersebut. Kemudian, laki yang bakhil. Bakhil tadi bukan sekadar harta je, bahkan tenaga. Bakhil pada diri kita. Kita boleh nampaklah kedekutnya orang lelaki dibandingkan dengan orang perempuan dalam bab harta. Sebab tu, bila sebut sini, Rasulullah sebut, ahli neraka tu siapa? Lelaki bakhil. Rasulullah. Para hadirin sekalian tengok, kita belajar ni misal contoh. Mana ramai, lelaki ke perempuan? Nak sebutnya, kalau kita belajar lah. Orang lelaki tak ada ke? Takkan ni semua kematian suami semua? Nak sebutnya. Ada yang jawab, kerja, tak apalah. Yang kerja. Tapi mereka belajar ke? Kalau mereka belajar, untunglah. Ni yang nak cover tu cover lah. Siapa yang nak cover? Siapa yang tak nak cover, diam-diam sudah. Cuma nak sebutnya, dalam hidup kita ni, di sudut ni lah yang menyebabkan disebut kenapa lelaki itu dipanggil bakhil. Kita perhati pada diri kita lah dalam hidup kita. Sampai peringkat Rasulullah ajar
kalau orang perempuan dia nak bersedekah harta benda suami, dia kena minta kebenaran daripada suami. Kena minta kebenaran daripada suami. Dia tak boleh. Dia tengok barang banyak je dalam rumah dia, dia ambil, dia bagi, tak boleh. Kenapa? Kerana suami ni ada penyakit bakhil. Bila dia minta kebenaran tu, suami akan mula berfikir, nak bagi ke tak bagi? Tu dia akan jadi demikian. Satu, bila ramai di kalangan kita ni, dia tak memberi waktu mana suami dia ada. Bila suami dia dah tak ada, baru dia memberi. Ramai di kalangan kita begitu kan. Bila suami dia ni ada, dia tak banyak. Hubungan dia dengan orang pun tak banyak. Bila suami dia dah meninggal dunia, di saat tersebut, baru dia terbuka mata dia. Nak buat yang tu, nak buat yang ni. Maknanya orang perempuan zaman sekarang ni, doa je, ya Allah, bilalah suami aku nak mati. Kerana apa dia? Kerana bakhilnya suami. Jadi, bila orang lelaki dengar kuliah ni, dia jangan jadi bakhil lagi. Supaya isteri dia tak baca doa untuk dia. Tenang sebutnya demikian. Dalam hidup kita ni, ramai mana isteri yang mengeluh tak diberi nafkah dalam kekeluargaan. Ramai mana isteri yang mengeluh, dia ingat ke suami ni romantik, rupa-rupanya dapat suami hantu dalam hidup dia. Ramai orang yang berhadapan keadaan begitu. Dia mengharapkan suami dia jadi imam dalam kekeluargaan dia. Tiba-tiba dia dapat suami yang tidak sebagaimana yang diharapkan. Dapat jadi imam, menjadi makmum pun susah. Nak jadi imam lagi payah dalam hidup. Kenapa jadi demikian? Tahu-tahu suami yang jahat, suami yang khianat, menyebabkan di waktu ini dia terikat dengan keadaan sebegitu. Yang ni yang terjadi krisis rumah tangga lah. Kita sebab tu Rasulullah pesan awal-awal lagi, fasfaz bizatid din taribat yadak. Bila kamu nak memilih pasangan hidup kamu cari yang ada agama. Jangan kamu pilih yang sado, jangan. Kamu pilih dia tu ada agama. Sado yang ada agama, senang kita. Jangan kamu pilih orang yang muka handsome tapi dia kelak dalam beragama. Jangan jadi demikian. Pilih yang ada agama. Bila kamu pilih yang ada agama, maka di waktu ini kamu akan selamat dalam hidup kamu. Kita kata kalau pilih yang ada agama, tak kahwin lah kita. Kerana tak ramai yang ada agama tu. Yang ramai orang perempuan ramai masuk universiti, yang lelaki ramai masuk serenti. Dia akan jadi demikian. Yang tu yang jadi masalah besar di kalangan kita. Musuh-musuh sedang menghancurkan, memusnahkan masyarakat ini. Lama dah masyarakat kita dimusnahkan oleh musuh. Musuh ni dia buat khianat pada kita kan. Sampai pergilah Felda mana yang nak selamat daripada dadah. Pergi tempat kat mana lagi kawasan kampung kita ni yang tak minum air ketum. Zaman-zaman kita sekarang. Ramai mana yang jumpa terlibat dengan dadah. Ketua polis negara pun mengadu masalah, polis pun hisap dadah. Kita nak sebut demikian. Habis dengan siapa lagi kita nak meminta? Kerana kita dimusnahkan sebegitu rupa di kalangan kita. Masyarakat kita ni dihancur sehancur-hancurnya. Agama kita dirobek-robek begitu saja dalam hidup kita. Ini bercakap banyak kan kena marah kita. Saya nak sebut tentang kenapa mereka ini terhumban ke neraka. Kerana kita buka peluang untuk benda demikian. Bila krisis ini mula terjadi, bila masuknya media-media dalam rumah tangga kita, media-media yang tak terkawal. Dulu-dulu kan orang hormat guru-guru. Guru-guru semua dihormati. Siapa yang jadi guru semua dihormati. Zaman-zaman dahulu. Sekarang guru dipandang sepi profession. Guru ni kalau jadi cikgu, orang tanya kerja apa? Kerja cikgu. Nah sebutnya demikian. Jadi cikgu ni tak ada nilai. Kenapa dia? Masuk cikgu baru dalam hidup. Media masuk. Bila media masuk, tak ada lagi orang sibuk nak memeraikan guru Al-Quran. Dah maghrib dulu maghrib riuh satu kampung dengan bacaan Quran. Lepas dia sembahyang maghrib, berlari kanak-kanak cari rumah guru Quran. Satu kampung tu ada 2-3 buah rumah guru Quran kan. Bila tu kanak-kanak kecil ni berlari lepas maghrib je, balik daripada sekolah, malam je maghrib, sembahyang maghrib ramai-ramai dekat masjid, surau. Lepas tu cari guru Quran. Riuh satu kampung. Sekarang
Boleh kita dengar demikian? Tak ada dah. Kenapa tak ada? Kerana kita dirosakkan oleh mereka. Kita tak berjaya nak kawal. Islam bukan anti terhadap pembangunan ini, tidak. Islam tidak anti. Tapi bila masuk pembangunan ini, kita tak pandai kontrol isi dalaman kandungan itu. Yang menyebabkan masyarakat ni hidup dengan mula dikhayalkan. Zaman-zaman kita kecil-kecil dahulu kan, kita ingat cerita-cerita Korea masuk, cerita-cerita Jepun masuk, Rin Henikoma ke apa dia panggil, cerita zaman satu ketika dahulu. Cerita nak sebutnya cerita bagaimana gadis Jepun yang beradab, Oshi, gitulah lebih kurang. Ingatlah nama nak sebutnya. Tapi lepas itu masuk pula hiburan Korea, masuk K-pop, masuk macam-macam gaya, yang masuk Hindustan. Orang kita berubah dalam hidup. Ni guru yang terbaru, guru. Handphone dimiliki oleh setiap di kalangan anak-anak kita. Bila masuk yang ni, kita jadi bakhil dalam hidup. Kita jadi bakhil, kita tak boleh nak kuasai lagi anak-anak kita. Kita tak mampu lagi nak pegang anak-anak kita sekarang kan. Anak-anak kita lebih percaya terhadap handphone dibandingkan percaya pada kita. Al-Quranul Karim tak menjadi rujukan lagi dalam hidup. Inilah kebakhilan, kemusnahan yang sedang kita alami. Anak-anak sekarang pukul 3 pagi, pukul 2 pagi tak tidur lagi. Buat apa? Main PUBG. Saya sedang mengalami keadaan ini. Bukan anak saya lah nak sebut. Nak gambarkan, guru-guru tahfiz pun terlibat sama. Guru-guru tahfiz terkejut kita. Ustaz main PUBG. Kita sebut demikian. Nak sebutnya terkejut kita. Ada guru-guru kita yang terlibat dengan perkara demikian. Anak-anak muda yang masuk, dia bertanya, apa peliknya Ustaz? Ustaz dah tak pergi semayang berjemaah sekarang. Semayang pun tak ada. Bila terlibat demikian, Ustazah terlibat benda demikian. Bila terlibat keadaan yang sebegitu, kita nak buat macam mana? Kalau ustaz pun bakhil, kemudian masyarakat, mak ayah pun sibuk main dengan PUBG, mak ayah main. Cerita panjang nanti. Nak bawa pisang 2 tandan, ayam golek 2 ekor. Nak sebutnya gambaran anak-anak kita tu habis masuk begitu. Ni. Lepas pada ni cuba tengok balik, cek balik. Bagaimana kita sedang mengalami kemusnahan yang dahsyat sekarang. Yang kita nak sebutnya, yang ni sedang berlaku dalam masyarakat kita. Lalu Rasulullah kata, lelaki ni lelaki neraka. Keluarga ni keluarga neraka. Kalau dia ada masyarakat ni masyarakat neraka. Kerana dia bakhil terhadap agama. Dia tak berfikir lagi tentang agama. Dia tak peduli lagi terhadap apa yang sedang berlaku pada umat Islam di Kashmir. Dia tak fikir lagi apa yang sedang dilalui oleh umat Islam di Syria. Dia tak fikir apa yang sedang dilalui oleh umat Islam di Malaysia ini. Bagi diri dia boleh seronok sepanjang masa. Ini kehidupan yang sedang dilalui oleh mereka semua. Dan pembohong dalam kemudian baginda menyatakan berakhlak buruk dan juga jahat. Akhlak buruk dan juga jahat. Akhlak buruk ni maknanya Rasulullah buat cara umum je. Perangai buruk dengan Rasulullah. Dan juga jahat. Buruk terhadap apa dia? Buruk terhadap agama. Mak ayah pun bercakap. Dengan mak ayah cakap kasar. Anak-anak kan tengking-tengking je. Tak ada dah macam zaman dahulu. Bila ayah bercakap, mak bercakap, semua tunduk. Bila angkat kepala, ayah rotan tu. Pop. Engkau ni tak reti ke bercakap dengan mak ayah? Zaman-zaman dahulu kan? Kita pun tunduk. Hakuk kita. Ayah bercakap, mak bercakap, ketar tangan. Ketar tangan kita. Nak sebutnya, respect tingginya kita. Letaknya keadaan yang demikian. Habis sekarang anak hempas pintu, hempas pintu. Mak bercakap, ayah bercakap, bingkah bangun, tinggal begitu je. Kita tegur menantu kita satu hari kan. Cuba perhatikan tegur menantu, perhatikan. Tegur je, yang silap sikit, dia akan tarik muka. Kita boleh tengok terus. Nak sebutnya gambaran daripada buruknya akhlak. Tak ada
nak sebut minta maaf lah minta maaf lah abah, tak ada. Dia akan tarik muka, dia akan tarik suami anak kita tu, jom balik dah, mak ni beletih tak habis-habis. Dia akan sebut demikian. Lama-lama kita akan keseorangan nanti, kita akan menyendiri seorang-seorang. Punca apa? Punca ni buruk akhlak, tak ada agama. Suami isteri bercakap kasar-kasar. Kita kan kadang-kadang duduk kat rumah pangsepuri ke misal contoh kan, dengar kuyuh je berkelahi, suami isteri berkelahi, menandakan apa? Hati mereka sedang jauh. Orang yang hati dekat kan, hati dekat, dia semakin dekat, dia mesti bercakap perlahan je bercakap. Tengok orang yang baik peribadi dia kan, bercakap dengan satu sama lain tu elok je bercakap, lemah lembut je. Tapi kalau orang yang hidup dia tak suka dengan orang, dia akan tengking-tengking. Dia bercakap demikian. Para hadis kan perhati pasangan hidup kita. Kalau pasangan hidup kita ni cakap dengan kita kan kasar-kasar je bercakap, tengking-tengking bercakap, payah kita nak bercakap elok-elok, lemah lembut. Misal contoh, tanda apa? Buruknya akhlak. Cakap walaupun dia dekat, bersembur air liur ni. Nak sebutnya ni bertengking, lawan macam nak lawan, padahal ni isteri dia, ni suami dia. Benda apa yang dapat? Kita ni kan, kalau kita bertengkar suami isteri, benda apa kita dapat? Tak dapat apa-apa pun. Syaitan je bersorak, bagus. Syaitan sebut demikian. Maknanya apa dia? Buruknya akhlak. Nah tu dengan pasangan hidup, dengan pemimpin dengan rakyat. Tengok pemimpin dengan rakyat bercakap macam mana. Yang terbaru kan, yang nak jual tanah kampung baru tu kan, dia boleh sebut, pemimpin tu boleh sebut tu, dia kata, kalau nak tunggu harga 3,000, tunggu 10 keturunan, kamu dah dalam kubur. Bongkaknya bercakap kan, bongkaknya dia bercakap. Padahal dia nak bayar tanah kampung baru tu dengan nilai RM850. RM850 paling tinggi tu pun nak bayar 10% dulu. Baki lagi 4 tahun. 4 tahun yang akan datang nanti. Nak sebut gambaran, bila orang kampung baru bagi tahu, tak nak, kami bukan nak macam tu. Tanah di sebelah tu KLCC tu pun dah harga 3,000 sekaki. Sebelah je kampung baru dengan KLCC. Kemudian kami katanya penduduk kampung baru lah sebut, kan kami nak naikkanlah sikit. Ni pun dah lah nak naik sikit, nak bayar pula, bayar 10% dulu, kemudian baki 4 tahun lagi. Penduduk sebut demikian. Tunggu je lah, dia sebut. Tunggu 10 generasi sampai umur sampai harga 3,000 tu jual. Waktu tu kamu dalam kubur dah, dia sebut. Nak sebutnya bagaimana pemimpin dengan rakyat sombong. Sombong kan cara bercakap. Manakala rakyat dengan pemimpin, kita pula nak luahkan perasaan macam ni. Hak kita. Kalau tidak, kamu gempuh je. Tengok yang berlaku di Paya Jaras. Paya Jaras tu, dalam jerebu tu datang, guntur gitu je, guntur. Ni rumah tersebut, dia kata dah bagi warning, dah bagi 7,000. Penduduk Paya Jaras kata 7,000 kat mana? Duit pun tak sampai. Duit tak sampai. 7,000 tak ada pun. Dah runtuh dah. Ada 92 buah rumah yang nak diruntuhkan. Orang Melayu Islam. Duit kata nak bagi 7,000 untuk perpindahan. Tak bagi pun. Kemudian nak sebutnya gambaran pemimpin bongkak di waktu ini. Sombongnya pemimpin dengan rakyat. Rakyat ni, dia nak luah perasaan dia macam mana? Nak buat macam mana? Runtuh. Di saat mana suami tak ada kat rumah, suami pergi kerja, anak-anak balik sekolah, tengok rumah runtuh dalam hidup mereka. Kita tak boleh bayangkan orang demikian. Bukan kita nak soalkan tak boleh pindah ke tak boleh pindah, tapi biar ada perasaan kita kemanusiaan. Angkutlah barang orang tersebut, keluarkan elok-elok, pergi hantar ke rumah yang kat mana yang kita nak janji. Yang janji tu nak siap tahun 2021. Rumah yang nak janji nak siap tu tahun 2021 pun kena bayar. Kalau kita nak kira bagaimana zalim
dan jahatnya kita. Buat demikian. Kenapa kuil Hindu yang betul-betul dah dapat peruntukan dengan pemaju, bayar dah, ganti dah tempat lain, duit dah keluar dah, mahkamah pun keluar, kenapa tak runtuhkan? Kalau kita nak sebut, dia kata, tu beza ustaz, tu kuil, ni rumah, dia sebut. Ni manusia nak sebut. Demikian. Alhamdulillah, baru sekejap tadi keluar pula kes Adib. Mahkamah memutuskan Adib memang dalam keadaan yang dipukul dia sehingga mati. Nak sebut mahkamah keluarkan demikian. Coroner tu pun menangis. Coroner perempuan tu, dia baca dia menangis. Nak sebutnya apa dia? Ni jahat. Ada pakatan jahat yang lakukan perkara demikian. Buat khianat pada orang Islam. Allahu Akbar. Jangan tak selamat di dunia. Kalau kamu selamat di dunia, kamu tak selamat dalam kubur kejap lagi. Masuk dalam kubur nanti tak selamat di kalangan kamu. Adik tu, Allah yarham adik tu, benar-benar keadaan yang sebegitu. Dia hanya dalam keadaan begitu, kita harap supaya Allah naikkanlah darjat dia. Anak muda dalam keadaan belum rumah tangga lagi kan, dekat-dekat nak kahwin, begitu dia. Jadi bomba je. Dipilih oleh Allah dalam keadaan sedemikian rupa. Ini dipanggil bila kita buat khianat dan bakhil dalam kehidupan kitanya, sampai tahap demikian. Mutarif disebut, demi Allah aku menemui orang yang jenis seperti itu pada zaman akhir zaman. Lafaz laki yang bakhil dan pendusta adalah riwayat yang masyhur dengan menggunakan huruf wawul jam'iyah, kata penyambung menggabungkan pada perkataan pendusta. Ibnu Abu Ja'far meriwayatkan daripada At-Tabrani dengan dengan ragu-ragu yang disebut mengenai sabda Rasulullah, lelaki yang bakhil dan pembohong. Kemudian baginda menyatakan berakhlak buruk dan jahat. Ada yang mengatakan bahawa 4 sifat itu hanya terbahagi 2 saja. Dalam satu riwayat dikatakan bahawa mungkin keempat perkara tersebut disatukan dengan wawul atf, sebagaimana menyatakan sifat yang berakhlak buruk dan juga jahat. Yang tu di sudut bahasa lah. Di sudut bahasa ni kita tak payah pening-pening kepala lah untuk kita nak faham perkara demikian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk syurga ada 3. Rasulullah sebut penduduk syurga ni ada 3 kelompok. Yang pertama, pemerintah yang adil. Rasulullah sebut demikian. Siapa-siapa yang jadi pemimpin yang adil, masuk syurga lah dia. Untunglah dia. Adil maksudnya apa dia? Dia menggunakan Al-Quran sebagai neraca dalam pertimbangan mereka tersebut. Menggunakan Al-Quran dan hadis. Dia adil dalam hidup. Satu, siapa-siapa yang nak jadi pemimpin, dia kena ada Al-Quran dan dia kena ada hadis Rasulullah. Ini di antara syarat paling utama dalam dada dia. Jangan dilantik pemimpin yang tidak ada Al-Quran dan tidak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dada dia. Ini dia akan bertindak mengikut neraca Al-Quran dan neraca pertimbangan hadis Rasulullah. Kerana dia ada Al-Quran dan hadis pada diri mereka sebut. Baik-baiknya orang yang pakar dalam ilmu Al-Quran, pakar dalam ilmu hadis. Mereka memahami semua, layaklah mereka untuk menjadi pemimpin pada kita. Itu dia jadi demikian. Kenapa? Kita tanya. Kalau begitu kesianlah orang kafir, bila dia nak jadi pemimpin? Kita akan tanya demikian. Senang je kamu nak menjadi pemimpin kamu. Kamu masuk Islam, kami akan lantik kamu jadi pemimpin. Selagi mana kamu tak masuk Islam, kamu tak boleh nak jadi pemimpin pada kami. Nak sebutnya demikian. Kerana orang kafir, kalau dia nak pimpin kita, dia nak bawa ke mana kita? Habis kemuncak dia ke neraka sudah. Manakala orang Islam, dia pimpin kita, memang dia nak bawa kita ke syurga Allah SWT. Itu asas dia panggil demikian. Sebab tu kita kena jelas dalam konsep ini. Islam melarang, ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Allah pesan pada Nabi, wahai Nabi, takwalah kamu pada Allah, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan kamu taat pada orang kafir dan orang munafik. Jangan kamu jadikan mereka ni, pesan dah, dia pesan awal-awal lagi dalam hidup ni, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu, jangan kamu jadikan orang kafir awliya min dunil mu'minin, menjadi pemimpin pada orang mukmin. Jangan dalam hidup kamu. Sebab tu
Sebab itulah syarat kan. Syarat bila ada orang nak masuk meminang anak perempuan kita, kita kena tanya dia, kamu Islam ke kafir? Dan tanya, misal contoh demikian. Tak tanya pun tak apa, tengok muka kafir ke Islam. Itu senang cerita ni. Kena tanya. Kalau dia kafir, tak boleh jadi suami pada anak perempuan kita. Syarat dipanggil demikian. Tak boleh jadi. Ni nak sebut gambaran tu dalam keluarga, nak jadi pemimpin. Bila dia masuk nak memimpin rumah tangga kita, rumah tangga anak perempuan kita, kita tanya kamu dah boleh baca Quran ke belum? Kamu dah ada hafal surah Al-Baqarah ke belum? Tanya soalan ni. Tanya soalan ni memang tak terkahwin lah. Yang ni lambat sikit lah makcik dia sebut. Tapi kita kalau masyarakat kita buat syarat itu jadi keutamaan, nescaya ia akan jadi masyarakat yang indah, masyarakat kita. Dia susun cantik. Zaman-zaman dahulu kan, kalau nak kahwin tu dia buat khatam Quran. Mesti khatam Quran. Zaman-zaman dahulu nak kahwin tu buat majlis khatam Quran. Buat majlis khatam Quran tu kenapa? Padahal apa kaitan dengan khatam Quran dengan nak kahwin tu? Anak dia nak sebut gambaran bahawa anak ni bila dipimpin oleh orang yang ada Al-Quran. Bila ada Al-Quran, sama lah. Logo kita boleh tengok anak yang ada agama dengan anak menantu yang tak ada agama. Beza terus. Yang ada agama ni, dia susun hidup dia. Walaupun dia tak kaya di sudut harta, tapi dia kaya dengan adab dan akhlak. Dia akan jadi demikian. Farhan sekian ada dua orang anak ya. Anak kita sendiri. Seorang belajar di sekolah biasa, sekolah sekular. Satu lagi sekolah agama. Tengok terus peribadi. Beza terus. Farhan sekian boleh nampak terus. Bila dia duduk, cara makan, cara minum, beza. Beza terus. Nampak beza? Agama membentuk peribadi seorang. Ini dia jadi demikian. Agama ni menjadikan hidup kita ni nampak. Ada matlamat hidup. Dia hidup tu, dia bukan hidup dalam keadaan saja-saja tidak. Tapi dia hidup tu, dia kahwin tu dengan keadaan dia tahu, ni tanggungjawab yang sedang aku pikul dalam hidup aku. Itu beza dipanggil. Bila dia rasa tanggungjawab, kita tak payah sebut apa-apa. Dia rasa dah tanggungjawab dia yang dia kena buat. Dia akan buat. Dia akan laksanakan. Kita pun seronok. Tengok bagaimana kekuatan yang ada di kalangan mereka tersebut. Suatu kan ada setengah-setengah orang dia kata, kalau nak dapat suami yang bagus-bagus, suami yang baik-baik, kahwinlah dengan pemuda-pemuda Jawa. Orang Jawa. Pemuda Jawa. Bila kita tanya kenapa kahwin dengan pemuda Jawa? Kerana dia ada agama. Orang Jawa ni, lelaki Jawa ni rajin. Dia akan jaga dalam keluarga dia. Disebut demikian. Pemuda-pemuda orang Jawa ni, ni bangga orang Jawa ni hari ni. Nak sebut, disebut kerana dia dibentuk dengan agama pada diri dia, mereka sebut. Maksudnya orang-orang Jawa di Malaysia lah. Kita nak sebut demikian. Yang ni disebut, dibicara. Dan anak sendiri anak tengok. Ramai. Abang Ipana orang Jawa. Anak tengok. Oh betul orang Jawa. Cara dia layan keluarga, cara dia susun rumah tangga tu lain. Dalam hidup dia. Ada bahasa. Ni seronok ni orang Jawa ni. Tambah lagi ustaz lama dah nak suruh sebut yang ini. Dan ada orang sebut, dia sebut lagi, kalau nak isteri yang baik, kahwin dengan orang Kelantan. Dia sebut ni. Orang Kelantan ni seronok ni orang Kelantan. Kenapa dia? Isu agama juga. Dia timbul isu agama. Dia caknanya dengan pasangan hidup dia, wallahualam lah, dalam hidup dia. Kan tak laku pula orang lain pula. Tak, bukan maksudnya agama tu jadi keutamaan. Ada juga disebut, kenapa jangan disebut lagi kan, orang-orang kita dibincang, dia kata jangan kahwinlah dengan orang materialistik, orang kebendaan. Nak tahu dia kebendaan tak kebendaan, waktu tanya hantaran tu mahal ke tak mahal. Bila dia tetapkan nilai hantaran, berapa hantaran? RM99.99 misal contohnya demikian. Macam nombor telefon bomba dibuat. Dibuat demikian. Nombor 9999. Orang tanya kenapa? Dia pun jawab, kerana apa dia nak bayar yang catering, nak bayar yang ni, nak bayar yang ni. Oh macam tu. Padahal yang nak kahwin orang lain, yang nak ambil duit orang lain. Yang patutnya
Duit itu bagi pada orang yang nak kahwin je dah. Begitu sepatutnya. Tapi tak, kita kena rangkum sekali dia sebut. Maksudnya jangan cari kebendaan pada diri kita ni. Tak payah sebutlah negeri mana. Kan kita sebut tu marah pula orang negeri sebut. Tapi kita kena berhati-hatilah. Islam dia nak suruh jaga-jaga awal-awal lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita nak suruh jaga akhlak pada diri kita ni. Rasulullah sebut pemerintah yang adil. Pemerintah tu dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam negeri, dalam negara, dalam dunia. Itu semua pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sebut lagi, suka memberi derma. Suka memberi derma. Rasulullah sebut demikian. Siapa yang ahli syurga ni suka menderma. Hidup dia ni membelanjakan untuk jalan agama. Hidup dia ni bukannya dia mesti dia masuk duit dan tabung, dia tak. Tapi dia membelanjakan harta dia untuk jalan agama. Dia tahu datang je orang ramai kat rumah dia, dia pun buat jamuan makan. Kebetulan adik-beradik datang ni, dia sebut semua keluarga datang ni sembelih kambing lah seekor. Ni cara demikian. Zaman-zaman dahulu sembelih ayam je. Sembelih ayam je. Tapi zaman kita ni sembelih kambing terus. Sembelih kambing, panggang kambing. Makan satu keluarga. Panggil pula jiran-jiran sebelah. Jiran tanya, kenapa memanggang kambing ni? Kita jawab, keluarga datang. Kebetulan buat jamu makan-makan kita semua. Kenapa? Sempena apa? Tak ada sempena apa-apa. Sempena nak bagi makan je. Kita sebut demikian. Yang ni orang yang suka. Hidup dia suka. Ada yang jenis macam ni. Pantang tetamu datang, mesti dia tak benarkan tetamu balik. Kecuali mesti makan dahulu kat rumah. Ni zaman-zaman dahulu lah. Kalau kita kat kampung-kampung kan. Kalau datang dia tetamu, tak boleh balik. Mesti makan dulu. Mesti masak-masak. Dia sembelih ayam. Dia sembelih. Dia cari makanan-makanan. Dia suruh buat masakan sedap hari ni. Kerana meraihkan tetamu. Kemudian yang ni lelaki yang suka memberi derma. Yang hidup dia sentiasa di jalan Allah. Buat jamuan-jamuan, pergi hantar ke masjid. Kemudian buat cari jalan-jalan agama ni. Tengok rumah orang susah, pergi jumpa dengan tuan rumah tu, bagi tahu. Apa yang masalah rumah ni? Nampak macam sesuatu je perlu ada. Lalu dia jawab, rumah ni bocor atapnya. Saya belilah atap azin, saya gantilah atap ni. Misal contohnya. Dia ni sentiasa jadi seorang yang rajin derma. Dia tengok makcik-makcik yang meniaga dalam keadaan banyak lagi jualan dia. Tak habis lagi jualan tersebut. Dah tengah hari dah makcik tu duduk lagi. Dia pun beli semua. Makcik, saya beli semualah. Barang makcik ni, makcik balik dulu. Saya ambil semua makanan jualan makcik ni sini. Dia pergi pekan-pekan sehari. Hidup dia jenis demikian. Ni dia antara orang yang suka derma. Baguslah dalam hidup ni. Ada dah ditunjuk viral begitu kan. Anak-anak muda kita pergi tengok ada orang meniaga, pakcik-pakcik yang meniaga tu. Dia tanya, pakcik meniaga apa? Dia sebut sekian-sekian. Pakcik dapat banyak mana? Dia pun sebutlah. Kadang-kadang laku, kadang-kadang tak laku. Kadang beginilah, hari ni saya beli semua. Pakcik bagi free semua pada orang. Dia bayar terus hari tersebut. Maknanya terkejut pakcik tu, mengalir mata. Tak pernah lagi orang buat macam ni. Dia sebut demikian. Ada anak-anak muda yang demikian dia lakukan. Kemudian siapa lagi? Lelaki yang penyayang dan berhati lemah lembut pada kaum kerabat dan setiap Muslim. Rasulullah sebut, lelaki yang penyayang. Lelaki yang dia lemah lembut dengan keluarga dia, kaum kerabat dia, kemudian dan setiap Muslim dan orang suci yang lemah dan mempunyai kelemahan, padahal dia mempunyai banyak tanggungjawab keluarga, tetapi dia tetap juga menjaga hubungan dengan mereka tersebut. Ini orang-orang yang demikian. Dia dengan keluarga pun dijaga, dengan masyarakat pun dijaga. Ni ahli syurga. Kalau kita berjumpa dengan orang macam ni, rapatkan diri kita dengan dia. Banyakkan minta doa supaya kita di kalangan orang yang bersama dengan dia untuk ke syurga. Itu cara demikian. Al-Qadhi Iyad mengatakan bahawa semua yang kami kaitkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Muslim adalah rangkaian daripada yang sebelumnya. Dalam riwayat Muslim yang lain terdapat huruf waw sebelum kataan afif dengan keadaan rafa dan juga Syekh kami menghazafkan, membuang huruf waw tadi. Yang ni dari sudut bahasa. Ini sudut bahasa. Kalau Farhan sekarang baca seorang-seorang, pening kepala dia panggil. Al-afif
maksudnya sering terpelihara daripada perbuatan dosa. Orang yang boleh tahan diri dia daripada tak buat benda yang dilarang oleh Allah, terhindar daripada keburukan dan perkara yang tidak betul. Al-muta'affif adalah orang yang suka berusaha menyucikan dirinya. Dia tak tonjolkan diri dia, tetapi dia suka untuk menjaga diri dia tersebut. Syekh kami mengatakan Az-Zanim dikenali dengan keburukan. Ini terjemahan daripada bahasa Arab yang telah diterjemah dalam kitab kita ni. Dan juga dipanggil juga dengan Al-La'im. Perkataan Az-Zamim dinyatakan dalam Al-Quran, iaitu orang yang mempunyai kelopak cuping telinga seperti cuping telinga kambing. Maksudnya apa dia? Orang ni orang yang pemurah, mendengar setiap masalah-masalah orang, dia dengar je dalam hidup dia. Dia dengar je orang cerita masalah. Bila ada orang datang cerita masalah pada kita mendengar masalah orang tu, kita ni ahli syurga. Kerana tak ramai orang nak dengar masalah orang. Hidup ni, kita ni kan kalau ada orang cerita-cerita pada kita, dah lah tu, tak nak dengar lah. Kita sebut demikian. Padahal, bila dia boleh meluah masalah dia pada kita, dia teringan bebanan tadi. Kita ni kan, kalau kita ada masalah, diajar dalam hidup kita ni, untuk kita jumpa dengan orang soleh. Macam mana nak selesai masalah kita ni? Macam mana kita nak buat macam ni? Orang soleh ni, orang yang baik ni, dia akan menjadi pendengar. Dengar je. Dengar. Dan setiap kali mana dia dengar, masuk dalam tubuh badan dia. Masuk tubuh badan dia. Dia bagaikan lombong, dipanggil. Badan dia bagaikan lombong. Setiap apa orang campak je, tenggelam ke dalam. Dia tak jadi. Dia dengar, dia kata, tak apa kau cerita-cerita. Lepas ni, aku akan cerita pada orang lain pula. Ni bukan sifat dia. Dalam hidup kita orang mukmin ni, hidup bila orang cerita, kita dengar. Lepas tu kita tanam pada diri kita, cukup lah. Habis pada diri kita. Tak ada nak tulis-tulis dalam Facebook. Tak ada nak cerita-cerita dalam Instagram, tak ada. Tapi kita ni, dengar sifat kita je. Dengar. Bila kita rajin dengar ni, inilah orang yang ahli syurga Allah. Kenapa dia? Kerana orang tak akan cerita pada seorang kecuali orang tu tahu dia ni orang yang baik. Orang nak cerita masalah hidup dia ni pada kita ni, mesti dia tahu dah kita ni orang yang soleh, orang baik. Dia tak akan cerita pada orang jahat. Buat apa dia nak cerita pada orang jahat? Kalau dia cerita pada orang jahat masalah hidup dia, nanti akan banyak lagi keburukan yang akan datang. Lalu dia nak jumpa dengan orang yang baik. Orang baik ni cerita. Dan dia pula nak dengar je. Para hadirin sekian, perhatilah. Kalau ada orang yang datang kerap jumpa dengan kita, bagi tahu pada kita masalah hidup dia, kita ni jadi pendengar je tu, tanda kita ni ahli syurga Allah SWT. Sebab tu kita ni lapang dada kita. Jangan kita pula rasa serabut kita mendengar masalah mereka. Tapi kita ni, kita sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tenangkan dia sikit je tu, tak banyak. La ba'sa la tahur. Rasulullah kata, tak apa, sikit je tu, sikit je. Bukannya banyak pun. Rasulullah ajar, bila ada orang cerita pada kita masalah gini, beratnya bebanan dia, sikit je. Yang beban lagi Rasulullah dahulu. Rasulullah jauh lebih beban daripada kita. Ni maknanya, kita ni meringankan. Dia pun dengar kita sebut macam tu, dia pun lapang dada. Oh, bukan aku seorang lah ada masalah ni. Ya, bukan kamu seorang. Banyak lagi. Orang biasa kan, kalau para haniskan duduk dengar orang datang cerita, dia cerita, Ustaz, anak saya jadi begini, tak nak pergi sekolah, kemudian buat macam ni, PL pula dan sebagainya. Anak jawab, ramai dah kes macam ni, sama je. Banyak dah. Gitu. Oh, bukan anak saya seorang, Ustaz. Bukan seorang. Anak kata, bukan seorang, ramai dah. Tapi kita buatlah, baca ayat Quran, kita azan pada dia, kita buat. Oh, buat macam tu ke Ustaz? Ya, buat macam tu. Nanti saya cuba. Dia pun ringan badan dia. Dalam hidup dia, tekanan keadaan demikian. Para haniskan, kalau ada anak yang payah nak pergi sekolah tu kan, terbebankan kita. Tengok kita, anak orang semua pergi sekolah, anak kita tak pergi sekolah. Nak buat macam mana kita? Yang ni yang jadi, kadang-kadang setengah-setengah orang, tension dia berkelahi suami isteri pula. Kerana anak yang tak pergi sekolah. Yang menyebabkan kita ni lapang dada. Tenang pada diri kita dipanggil macam. Terberhenti setakat ni lah. InsyaAllah kita sambung akan datang nanti lagi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى حجة حنيزة بنت زين الدين، اللهم اشف مرضاها، اللهم الشافي أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم يسر أولادنا في امتحان PT3، اللهم يسر أولادنا أحمد فرحان بن أمير الدين، اللهم يسر له ولا تعسر، اللهم يسر لهم ولا تعسرهم وتممهم بالخير. اللهم اشف مرضى أولادنا ستي خولة عقلة، اللهم اشف مرضاها، اللهم الشافي أنت الشافي لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معارك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله